Hi, welcome to my channel. Nama aku Mat Iskandar. Siapa yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih sebab korang dah subscribe channel aku sewaktu video aku tak ada, dan ini merupakan video first aku. Okay, untuk video first aku ni aku akan share kepada korang pekerjaan apa yang sesuai untuk seorang student. Okay, aku straight to the point. First kali pekerjaan sebagai dropship. Okay, sebab apa aku pilih dropship? Sebab dropship salah satu perniagaan ataupun bisnes yang tak memerlukan korang keluar modal ataupun tak memerlukan korang keluarkan modal yang banyak. Mungkin sesetengah dropship tu dia ambil bayaran dalam RM30, RM50 sebab tu sebagai yuran komitmen lah maksudnya. Sebab kita pun sedia maklum kalau kita dah keluarkan duit, kita akan buat benda tu dengan betul-betul. So kalau dia sekadar ambil dropship tapi dia tak ambil yuran komitmen, maksudnya nanti korang masuk dropship tak iklan produk dia kan. So dia ambil yuran komitmen supaya korang iklankan produk dia. So tapi tak semualah, ada dropship yang tak payah bayar pun, terus iklan je barang dia kan, terus masuk grup, dapat ayat, dapat barang kan, terus buat iklan je barang dia kan. Tapi dropship ni bagi aku dropship ni tak sesuai untuk student yang sangat memerlukan duit. Maksudnya untuk nak belanja makan dia, contoh masuk dropship ni nak belanja makan untuk minggu depan, tu tak sesuai bagi aku lah. Sebab dropship ni dia ambil masa panjang. Sebab kau nak iklankan dalam akaun media sosial kau apa semua kan ambil masa kan, nak naik kan. So mungkin lambat sikit lah kau nak dapat untung apa semua. Tapi jangan risau, boleh untuk sebagai seorang student. Tapi untuk risiko dropship ni bagi aku kurang lah risiko. Risiko dia pun kita ditipu oleh customer. Maksudnya jangan sesekali buat postage dulu. Mungkin kita customer first ni, orang kata seronok sangat buat postage dulu, tapi duit tak ambil lagi. Jangan sesekali. Sebaik mana pun customer tu, pastikan dia bayar dulu kepada kita, baru kita post barang. Okay, faham? Okay, itu untuk yang pekerjaan yang first. Okay, yang kedua pula adalah perkara yang boleh dilakukan oleh seorang student untuk memperolehi pendapatan. Okay, yang kedua adalah jual top up. Okay, kalau untuk jual top up ni bagi aku bukan jual top up untuk belanja makan kau, bukan belanja top up untuk bayar kau punya komitmen lain, tapi jual top up adalah untuk bayar bil kau sendiri. Sebenarnya kalau kau jual top up dekat universiti, RM50 sebulan tak lari tau. So secara tak langsung korang boleh bayar bil korang sendiri. Benda yang aku cakap ni benda yang aku dah buat. Kan. Bagi aku, kalau korang rasa macam aku jual top up sebab nak belanja makan tu, aku tak ada duit nak makan, tak sesuai top up. Sebab dia sebulan RM50 macam tu, korang nak boleh buat apa kan, takkan makan sebulan RM50. Tapi untuk bil yang pun sesuai. Apa risiko top up ni? Risiko dia bukan risiko tak habis. Sebab top up ni kalau tak habis, korang boleh guna sendiri. Tapi risiko dia adalah ditipu kawan sendiri. Kebanyakan aku jual top up, member sendiri hutang, tapi liat gila nak bayar. Itu susah. So apa yang korang perlu buat kalau korang jual top up adalah korang kena pastikan dia bayar dulu duit baru top up kepada dia. Okay, itu untuk top up. Okay, yang ketiga adalah korang boleh buat printing baju. Printing baju ni sebenarnya boleh keuntungan yang besar. Okay, printing baju ni aku tak buat semasa aku dekat universiti ni, tapi aku buat masa aku sekolah. Masa aku sekolah, aku pergi ke kedai printing. Aku deal dengan dia punya owner. Aku deal dengan owner dia, keluarkan design. Lepas tu aku cari member aku. Kau nak baju macam ni, kau nak baju macam ni. Baju ni cantik ni, sekian-sekian kan. So printing ni kau boleh dapat commission yang kau RM7 ke RM10 untuk sehelai. So kalau dapat 20 orang member, 30 orang member, pandai lah korang kira sendiri kan. So dah habis design ni, korang buat design baru. Untuk universiti ni aku tak try lagi macam tu kan, sebab mungkin kekangan masa kan. Tapi dekat sekolah dulu aku ada buat benda tu. Apa risiko dia? Risiko dia customer tempah tapi tak ambil. Dia tempah, kita pun order lah untuk dia sekali kan. Sekali dia tak nak ambil, kita yang kena tanggung kerugian tu. So apa langkah pencegahan dia ataupun apa tindakan pertama korang perlu ambil adalah
korang minta deposit dulu. Selalunya deposit orang akan ambil 50-50. Contohnya kalau baju tu RM30, dia ambil RM15 kan. Kalau aku tak, aku ambil lebih. Maksudnya kalau baju tu RM30, aku akan ambil RM20 ke RM25 sebagai deposit. Maksudnya lagi RM5 tu sebagai pelengkap. Macam tu. Maksud aku deposit bukan untuk orang yang masih belum ada duit tapi nak beli baju, tapi deposit tu maksudnya sebagai jaminan dia. Itu maksud aku, sebagai jaminan dia. Kalau orang yang dia tak ada duit lagi, aku bayar RM5 dulu lah, aku tak ada duit lagi nak beli, akan datang baju kau sampai berkulat dekat kau pun dia tak ambil. So merugikan bagi aku kan. Okay, printing baju yang ketiga. Okay, yang keempat pula adalah pekerjaan catering. Kalau dekat universiti banyak grup catering. Korang kena pandai cari member yang dah ada link dengan catering. Cari senior-senior yang banyak berkawan dengan sini. Lepas tu tanya dia, ada tak grup catering apa? Masuk dalam grup catering. Catering kalau bagi aku dekat Selangor ni tak memenatkan sangat lah, sebab ada kebanyakan catering tu kita just pergi buat kerja, basuh bukan basuh dekat rumah kenduri, tapi basuh dekat tempat catering tu sendiri. So bukan kerja kita. Tapi kalau dekat Kedah bagi aku agak meletihkan lah, sebab kat Kedah majoriti lepas dah last petang tu kita basuh ramai-ramai. Part paling letih paling basuh tu lah. So apa risiko yang kita kerja catering ni adalah gaji kita tak dibayar. Pernah sekali aku kerja catering, first time aku kerja catering waktu dekat universiti. Aku punya ketua tu dia dah dapat duit tau, tapi dia tak bagi dekat kita orang ni. Itu macam beban lah kan pada kita kan. Kita kerja bukan untuk dia. Tapi dia bayar sebab kita orang push dia. Tapi dia bayar, aku ingat aku 3 bulan ke 4 bulan selepas tu lah. So apa yang korang perlu buat kalau kerja catering ni, korang kena tanya pasal payment lah. Payment okey lah kat sini macam tu. Kalau dia kata, member korang kata okey, tak apa, tak ada masalah, baru korang masuk. Tapi kalau tak ada juga grup catering, korang search je Google catering siapa-siapa kan, mesti ada. Contoh korang dekat area Selangor, dekat area Bangi, okey, catering area Bangi, mesti ada. So kena tebal muka sikit lah minta kerja kan. Bekerja jangan malu. Okey, last sekali yang kelima. Yang kelima ni aku bagi kat korang benda yang memang orang banyak tak tahu. Bekerja sebagai seorang runner. Runner korang tahu runner apa? Runner ni maksudnya dia hantar makanan, dia hantar barang, hantar dokumen, macam tu. Sekarang ni kita tengok banyak runner. Runner Foodpanda, runner McD, runner KFC, runner GrabFood, runner Mr. Speedy, runner Lalamove. Itu semua part-time yang kita nampak macam teruk kerja dia, tapi sebenarnya tak teruk pun. Dan masuk lah bagi aku kan. Lepas tu sesuai untuk kita seorang student ni yang jadual dia fleksibel. Kalau Foodpanda dia ada jadual, KFC dia ada jadual, McDonald sesetengah McDonald dia buat jadual. Tapi kalau Lalamove, Mr. Speedy, GrabFood, dia tak ada jadual. Korang rasa free, korang on je apps terus boleh buat kerja. So itu sangat sesuai lah untuk student yang memerlukan sangat kerja. Untuk runner ni memang korang boleh guna untuk nak belanja makan, nak bayar komitmen semua boleh. Sebab runner ni gaji dia memang masuk lah. Tapi apa risiko sebagai seorang runner ni? Risiko dia macam biasa lah, dah main kat jalan dan kemalangan lah. So bila kita sebagai seorang student ni, janganlah terlampau fokus untuk kejar order ataupun kejar trip. Sebab kita bekerja bukan untuk bayar rumah, nak bela anak bini, tapi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Maksudnya nak belanja makan. So kalau seminggu 200 pun dah cukup lah. Okey lah tu kan, seorang student 200 seminggu, siapa nak bagi kan. So aku rasa setakat ni je video aku. Dan aku berharap apa tips yang aku bagi dekat korang akan dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. So macam mana cara korang nak bagi manfaat kepada orang lain? Dengan cara korang tekan button share dan korang subscribe channel aku supaya korang tak tertinggal info-info menarik lagi. Okay, sekian saja daripada saya. Peace you, bye bye.